Halo, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 1 akan membentangkan hasil kajian kami, iaitu kaji selidik kami terhadap jenayah cyber. Nama saya Arif Ridwan Minusli, nombor matrik saya A20A1276. Jadi saya akan memberi keterangan tentang pengenalan terhadap jenayah cyber. Jadi jenayah cyber merupakan jenayah komputer ataupun jenayah alam maya yang baru pada abad ini. Dikatakan tiada siapa yang dapat mengawal perjalanan maklumat di dunia cyber kerana berjuta-juta laman web telah dihidupkan. Hal ini juga dikatakan jenayah cyber sukar dibendung kerana jenayah atas talian bukanlah jenayah secara fizikal yang dapat meninggalkan kesan dan bukti yang kukuh. Hal ini juga telah bercanggah dengan konsep sejahtera. Pelbagai inisiatif telah diambil oleh kerajaan untuk menjaga sistem data pribadi rakyat serta menjaga sistem data pribadi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bayhaqi bin Ismail, nombor matrik A20A1513. Pada hari ini saya ingin membentangkan tugasan berkumpulan falsafah dan isu semasa yang diberikan oleh madam saya, iaitu Puan Nurul Iman, bersama-sama dengan rakan-rakan saya. Tugasan ini saya ingin membentangkan objektif kajian. Dalam melaksanakan tugasan berkumpulan falsafah dan isu semasa, terdapat beberapa objektif kajian yang ingin kami capai. Di antara objektif tersebut adalah seperti untuk mengetahui lebih terperinci tentang kegiatan jenayah cyber di Malaysia. Seperti sedia maklum, kegiatan jenayah cyber kini di Malaysia semakin bertindak agresif melalui atas talian sehingga masyarakat kita kini rugi dalam sejumlah yang sangat banyak. Maka objektif kajian bagi tugasan berkumpulan ini adalah untuk yang pertama, mengenal pasti punca-punca berlakunya kegiatan jenayah cyber yang terdapat di Malaysia. Yang kedua, mengkaji dan menganalisis kegiatan jenayah cyber dari 3 sudut kesan. Yang pertama, sudut kesan falsafah kebangsaan. Yang kedua, rukun negara. Dan yang ketiga, konsep sejahtera. Objektif yang ketiga ialah menyenaraikan langkah-langkah bagi mencegah kegiatan jenayah cyber di Malaysia. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Elisha Balkis binti Zainuddin, nombor matrik A20A2215. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang punca-punca berlakunya jenayah cyber. Antara punca pertama ialah kelonggaran kuasa undang-undang cyber. Kekurangan tenaga dan kepakaran penguatkuasa menyebabkan mereka yang melakukan jenayah cyber ini tidak dihadapkan ke mahkamah. Tempoh penyiasatan yang dilakukan mengambil masa yang lama juga menyebabkan kes pendakwaan terus tertangguh. Akta-akta yang sedia ada juga belum dapat menangani jenayah cyber ini kerana perubahan teknologi perkomputeran yang terlalu pantas dan canggih. Punca kedua ialah kepentingan ketenteraan. Peperangan zaman teknologi maklumat ini bukan sahaja peperangan yang melibatkan kekuatan fizikal, malah ia melibatkan peperangan ilmu pengetahuan. Pihak musuh akan menyerang sistem komputer kita seperti mencuri maklumat dan merosakkan sistem. Punca yang ketiga ialah kepentingan ekonomi. Malaysia telah menjalankan dasar buka pintu kepada pelabur-pelabur luar yang bertaraf dunia untuk melabur dalam bidang teknologi maklumat dengan membina multimedia super koridor. Malaysia telah memperkenalkan sebuah senarai yang dikenali sebagai rang jamin. Rang jamin merupakan jaminan tiada penapisan internet untuk menarik pelabur-pelabur asing terus melabur dengan Malaysia. Yang keempat ialah penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Kemajuan dalam bidang IT telah melahirkan jenayah cyber yang mempunyai kemahiran yang dalam mengenai internet dan membolehkan mereka menyalahgunakan kemahiran mereka untuk melakukan jenayah cyber. Itu saja daripada saya, punca-punca jenayah cyber. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afzuddin bin Ishaq dan nombor matrik saya ialah A20A2164. Hari ini saya hendak mengulas sedikit tentang kesan daripada berlakunya jenayah cyber ini, dan permasalahan ini mempunyai kaitan dengan kesan terhadap falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Antara salah satu contoh permasalahan yang dikaji daripada kesan terhadap falsafah pendidikan kebangsaan ialah ketidakseimbangan dari segi kesihatan fizikal. Hal ini kerana kesan daripada jenayah cyber mampu membuat seseorang mengalami kemurungan sehingga boleh mendatangkan kecederaan. Kesan ini dapat dikaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu daripada aspek jasmani. Seterusnya, salah satu contoh permasalahan yang dikaji daripada kesan terhadap rukun negara pula ialah keselamatan negara akan tergugat. Hal ini kerana pada waktu kini setiap maklumat ataupun data kerajaan kebanyakan diuruskan di atas talian, yang mana memudahkan maklumat kerajaan digodam oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Oleh itu, kerajaan perlu memperkasakan undang-undang. Kesan ini dapat dikaitkan dengan rukun negara, iaitu kedaulatan undang-undang. Sekian sahaja dari saya.
Selamat pagi semua, nama saya Tan Shumei dan hari ini saya ingin membentangkan langkah-langkah mencegah jenayah cyber. Langkah yang pertama untuk mencegah jenayah cyber adalah untuk memperkesankan penguatkuasaan undang-undang. Pihak yang berkaitan seperti Polis Diraja Malaysia (PDRM), Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM), Bank Negara perlu meningkatkan kemampuan dalam menangani jenayah cyber tersebut. Mereka juga perlu melatih kaki tangan mereka bagi meningkatkan kemahiran dalam bidang forensik komputer. Forensik komputer digunakan dalam penyiasatan untuk mendapatkan bukti-bukti kukuh berjenayah cyber dan seterusnya mendakwa mereka yang terlibat dalam berjenayah cyber. Seterusnya adalah untuk mengadakan pemantauan berkesan. Pihak berkuasa perlu membuat pemantauan di alam cyber supaya golongan yang tidak bertanggungjawab dapat dikesan. PDRM juga perlu meningkatkan rodaan dalam internet. Langkah yang ketiga adalah untuk mengadakan kempen-kempen pencegahan jenayah cyber di setiap sekolah, terutamanya peringkat sekolah rendah. Dan langkah yang seterusnya adalah untuk memperkukuhkan kerjasama antara kerajaan dengan syarikat atau pengguna komputer. Pengguna internet boleh berkongsi pengetahuan atau memberi cadangan kepada kerajaan untuk meningkatkan tahap forensik komputer kerajaan. Dan langkah yang terakhir adalah untuk mengadakan kerjasama antara negara secara global. Contohnya, Malaysia boleh bekerja sama dengan negara maju seperti Amerika Syarikat dan Britain untuk memerangi penjenayah cyber tersebut. Itu sahaja perbincangan saya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, nama saya Teo. Hari ini saya ingin tentang rumusan punca berlakunya jenayah cyber dan kesan jenayah cyber terhadap falsafah kebangsaan, rukun negara, komisi sejahtera dan juga langkah untuk mencegah jenayah cyber. Berdasarkan kajian ini, kami mendapati punca berlakunya jenayah cyber adalah pelanggaran kuat kuasa undang-undang cyber, kepentingan ketenteraan dan kepentingan ekonomi, penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi, kekurangan forensik komputer dan juga kekurangan kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang kesempatan cyber. Seterusnya, kesan jenayah cyber terhadap falsafah kebangsaan, rukun negara, komisi sejahtera adalah mengalami tekanan emosi yang suka dikawal, mengalami tidak kesembilan dari segi internet dan juga jasmani. Di samping itu, langkah untuk mencegah jenayah cyber adalah memperkasakan penguatkuasaan undang-undang, mengadakan pemotongan berkesan, memberikan kesedaran kepada para remaja di setiap sekolah, dan juga memperkukuhkan kerjasama antara kerajaan dengan syarikat dan pengguna komputer. Teknologi pada masa kini semakin canggih, tapi pada masa yang sama terdapat juga yang kekurangannya. Kesimpulannya, kami perlu melindungi sistem komputer kita dengan perisian-perisian dan berhati-hati semasa menggunakan rangkaian internet. Ini merupakan bukti-bukti perbincangan kumpulan kami daripada 14 Oktober sehinggalah pada 29 Disember 2020. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.